Okey, Assalamualaikum dan selamat petang. Jam saya dah tunjuk pukul 3.39 petang. Jadi dah lewat 9 minit. Ada beberapa orang rakan awak belum hadir. Kita harap dia akan hadir lah secepat yang mungkin. Sebab kita akan cover topik kompetensi yang ketiga. Okey, semua dah ready ke untuk saya share? Dah. Okey, kalau dah ready, kita akan masuk topik baru. Saya harap awak ready dengan pen, kertas sebab kita akan buat kira-kira sikit. Okay, siapa yang baru hadir, tolong tulis nama di bahagian komen nama penuh huruf besar. Ada 18 orang. Ada lagi 2 orang yang belum hadir. Alif Ashraf. Okey, tanpa berlengah lagi, saya akan masuk kompetensi yang ketiga, iaitu perform TCP/IP addressing. Okey, sebelum ni awak pernah tengok pasal IP address, awak dah kira macam mana nak kira binary semua. Ini kita sambung lagi. Okey, ini adalah subtopik dia. Ada 2 subtopik. Yang pertama, awak akan tahu mengenai TCP/IP addressing dan juga awak akan kira IP address dan juga subnet. Ini subtopik dia lah. Okay, ini adalah struktur asas alamat IP. Okay, IP address ni dia ada 32 bit. Dalam 32 bit ni hanya ada 0 dan 1, iaitu dalam bentuk binary lah. 32 bit dibahagikan kepada 4 oktet. Satu bahagian yang dipanggil oktet. Ini oktet kedua. Ini oktet ketiga. Ini oktet yang keempat. Okey, kalau dalam bentuk binary, nombor dia macam ni lah. 01111111. Dia hanya ada nombor 0 dan 1. Tapi dalam bentuk kalau dalam bentuk desimal dia, kita ada nampak lah nombor lain selain 0 dan 1. Dia ada 2 bahagian. Bahagian network dan juga bahagian host. Okey, kita tengok dulu. Okay, apa yang kita belajar ni? IP untuk IPv4 Okay, kita belajar tadi dia ada 4 oktet. 1, 2, 3, 4. Okey, setiap satu oktet ni dia adalah 1 byte. Dan dia juga adalah 8 bit. Contoh dekat sini saya tulis 11111111 ada 8 bit. So dalam satu oktet ni ada 8. Oktet kedua pun ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oktet ketiga pun ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oktet keempat pun ada, ada 8 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Setiap satu oktet ni ada 8 bit. Jadi bila kita tambahkan 8 bit ni, sebab itulah yang kita sebut tadi ada 32 bit. Okey. Dalam satu oktet ni dia ada
nilai dia adalah, kalau dalam desimal, nilai dia adalah 255, 255, 255, 255. Macam mana kita dapat 255 ni? Apa kaitan 255 dengan 11111111 ni? Sebenarnya 255 ni kita dapat daripada 111 ni lah. Macam ni. 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207. Ada 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Setiap satu tu mewakili satu bit lah. Jadi kita cuba selesaikan. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 dan 128. Ini yang ada bila kita dah tukarkan dia. Jadi kita tambahkan ke 88 nilai ni, dapatlah 255. Sebab tu kita dapat 255. Okey. Ini kita refresh balik sebab awak dah pernah buat tukar-tukar binary ni. Okey, next kita tengok. Okey, dia ada dua bahagian. Bahagian network dan juga bahagian host. Okey, untuk tengok bahagian ni, kita bahagikan kita punya IP address kepada 3 kumpulan. Kita ada 3 kelas alamat IP, iaitu kelas A, kelas B dan juga kelas C. So, bila dalam kelas ni, kita dapat tengok mana satu network dia, mana satu host dia. Bahagian network, mana satu bahagian host. Okey, kita tengok dulu kelas ni Okey, tadi saya sebut kita ada kelas A, kelas B, kelas C. Okey, kita nak kenal dia dalam kelas apa. Mestilah oktet pertama dia. Kita akan tengok oktet pertama dia. Kalau dalam desimal, kelas A dia daripada nombor 1 sampai 27. Ataupun dalam bentuk binary dia, oktet pertama dia bermula dengan 0, diikuti dengan 7 lagi 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita tengok oktet pertama. Okey, contoh dia. Dekat sini saya bagi satu contoh. Nombor IP 10.10.10.10. Awak tengok nombor IP pertama dia. 10 ni adalah di antara nombor 1 sehingga 27. Okey, sebenarnya 27 ni kita tak boleh ambil. Sebab 27 ni adalah IP loopback. Kita akan guna nombor 27 ni untuk test kita punya network. So, sebenarnya oktet pertama sampai 26 sahaja. Okey, kita tengok kelas B. Kelas B, oktet pertama dia bermula dengan 128 sehingga 191. Ini dalam bentuk desimal. Kalau dalam bentuk binary dia, dia bermula dengan nombor 10. Kemudian diikuti dengan 6 lagi 0. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Awak tengok ini dua nombor pertama dia. Nombor 1 dan 0 dia adalah kelas B. Kalau kelas A dia ada nombor 0 dekat depan.
Contoh dia dekat sini 172.1601. Ini nombor IP sebagai contoh. Awak tengok nombor pertama dia, oktet pertama dia adalah 172. Jadi dia berada di dalam antara 128 sehingga 191. Jadi dia dalam kelas B. Okey. Next kita tengok kelas C pula. Kelas C, kita akan tengok oktet pertama dia di antara nombor 192 sehingga 223. Okey, dalam bentuk binary dia, 3 nombor depan dia adalah 110. Diikuti dengan 0 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 3 nombor depan ni 110 menunjukkan dia kelas C. Contoh dekat sini kita ada IP 192.168.0.1. Awak tengok IP pertama dia 192. Jadi dia berada dalam antara 192 sehingga 223. Dia lah dalam kelas C. Okey, macam mana kalau awak tak ingat, alamak mana satu kelas A, mana satu kelas B, kelas C, saya tak hafal pun nombor-nombor ni. Ni nombor-nombor ni saya tak ingat, macam mana nak buat? So kita akan kira dia dalam bentuk binary. Contoh dekat sini kelas A. Contoh kelas A kan. 10.10.10.0. Aduh, sekejap. Kelas A contoh 10.10.10.0. Okey, kita ambil nombor pertama dia. Kita akan tengok oktet pertama Oktet first. Ni nombor 10. Apa kita buat? Kita tukar jadi binary. Jadi kita tulis balik formula kita. Apa formula kita? Kita ada 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. So kita kira lah. 10 boleh tolak dengan 128? Tak boleh. 64 tak boleh. 32 tak boleh. 16 pun tak boleh. Dia boleh tolak dengan 8. So kita tolakkan dengan 8. 2. Tolak dengan 4 tak boleh. 2 boleh. 0. Tolak 2. So ini adalah nombor binary dia. 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Awak tengok satu nombor pertama dia adalah nombor 0. Jadi automatik dia adalah kelas A. Okay, kita cuba tengok kelas B. Betul tak ni? Dia dalam kelas B. Nombor yang diberi tadi ada 172, 1601. Awak tengok oktet pertama. Kita buat balik formula kita. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Okay, kira. 172 boleh tolak dengan 128? Boleh. Tolakkan dia. Berapa dapat? 44. Lepas tu 44 tak boleh tolak dengan 64, kita letak kosong. Kemudian boleh tolak dengan 32? Boleh. 16 tak boleh. 8 boleh. 4. Tolak 4. Ini nombor binary dia. So kita tengok nombor first dengan second dia. Ada 1, 0. Automatik dia adalah kelas B. Okay, kita tengok lagi satu contoh tadi. Kita ada nombor 192, 168, 01. Kita tengok oktet pertama. Kita akan tukarkan dia menjadi nombor binary. Macam mana nak buat? Kita tulis lagi kita punya formula. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Awak kena ingat benda ni. Kalau awak tak boleh ingat, exam memang awak tak boleh jawab lah. Ok,
Okey, 192. Boleh tolak 128? Boleh. Apa? 64. 64 boleh tolak 64? Boleh. So, yang lain kosong. Inilah binary dia. 110 00 000. Awak tengok 3 nombor pertama. 110. So, automatic dia adalah kelas C. Okey, mudah. Mudah ke? Okey ke semua? Berapa orang? Ada 3 orang tak hadir. Apalah. Host portion. Okey, tadi dia kata kita nak tahu network dengan host. Kita boleh tengok dalam kelas A, kelas B dan kelas C. Okey, yang mana satu network dengan host dia? Kita boleh tengok balik kat sini. Kalau kelas A, saya tulis lain lah. Okay. Okey, dalam kelas A, macam mana kita nak tahu? Dia punya network ID dia kat sini. Ini adalah network ID. Ini adalah host ID. Okey, ini untuk kelas A. Network ID dia berada di oktet yang pertama dan host ID dia berada di oktet yang kedua, ketiga dan keempat. Untuk kelas B, network ID dia kat sini. Oktet pertama dan kedua dia adalah network ID. Oktet ketiga dan empat adalah host ID. Ini untuk kelas B. Kalau kelas C, network ID dia di sini. Oktet pertama, kedua, ketiga adalah network ID dan oktet keempat adalah host ID. Yang ni awak kena ingat. Ingat Dekat sini awak boleh tengok kelas A. Yang itu saya sentuh kejap lagi. Yang itu saya sentuh kejap lagi. Okey, setakat ni inilah network ID dan host ID dia. Okey, next kita sambung. Kita ada subnet mask. Subnet mask merupakan sebuah teknik khusus untuk memecahkan atau membahagi jaringan komputer hingga jadi subnetwork yang lebih kecil. Dia ada 32 bit juga, macam IP address juga. So, IP address dia memerlukan subnet mask juga untuk berfungsi. So, dia akan saling melengkapi lah. Okay, subnet mask ni kat mana? Ini saya ada bagi contoh subnet mask. Untuk kelas A, subnet mask dia adalah 255.0.0.0. Kelas B, subnet mask dia adalah 255.255.0.0. Kelas C, subnet mask dia adalah 255.255.255.0.
Subnet mask dia macam ni. Ini adalah default subnet mask. Okay, saya tulis kat sini. Untuk kelas A, dia ada 255.0.0.0. Kelas B, default subnet mask dia adalah 255.255.0.0. Kelas C, subnet mask dia adalah 255.255.255.0. Dekat sini awak boleh nampak, ini adalah network ID, sini host ID. Kalau kelas B, octet kedua, nombor 1 dan 2 adalah network ID, kemudian host ID. Kelas C, network ID dia yang nombor 255 lah. Sama juga. Octet pertama, kedua dan ketiga. Ini adalah network ID. Yang kosong ni dekat octet keempat ni adalah host ID. Itu adalah default subnet mask. Maksud default ni kalau tak ada apa-apa yang berubah, inilah dia punya subnet mask dia. Okay. Okay, kat mana kita nak tengok subnet mask? Ni contoh dalam gambar ni. Ada IPv4. Ini IP komputer saya 192.168.0.197. Dan dia ada bersama subnet mask 255.255.255.0. So IP saya ni kelas C lah. Kat mana nak tengok ni dalam komputer ni? Awak type dekat sini, search, awak type CMD untuk buka command prompt. Tekan, awak type apa? IP config. Oh sorry. Okay, type IP config. Awak boleh nampak dekat sini ada IPv4 address, dia tunjuk, dan juga subnet mask. Dia ni akan ada, dua-dua sekali akan ada. Tak boleh satu saja. Okay. Okay, next kita masuk lebih mendalam. Dalam kelas A dulu. Kita tengok kelas A dulu. Kita ada 3 kelas. Kita tengok kelas A dulu. Jurat rangkaian dia bermula dari 1000 sehingga 126, 255, 255, 255. Kenapa 255? Sebab 255 ni maksimum. Maksimum adalah 255. Okay, dalam bit tu. Dalam setiap octet. Setiap octet maksimum dia 255. Okay. Subnet mask rangkaian kelas A adalah 255.0.0.0. Okay, ini adalah dia punya total network dia. Berapa banyak network yang ada dalam kelas A. Formula dia dekat sini 8 tolak 1. Sebab apa? Sebab dalam satu octet ada 8 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang pertama ni dia adalah kosong. Jadi tinggal 7 bit saja untuk network. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So tinggal 7 saja untuk network. Kenapa ada 24 bit host ni? Kalau awak tak perasan, kita kan ada mana saya nak tulis? Kita kan ada 32 bit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Awak ingat tak dia punya subnet mask?
Dia punya network ID dengan host ID. Octet pertama saja dia punya network ID. Octet kedua, ketiga, keempat adalah host ID. Jadi network ID ni tinggal 7 bit saja. Dan selebihnya ada 24 bit. 8, 16, 24. So ada 24 bit untuk host. Sebab tu dia tulis kat sini. So formula dia dekat sini untuk cari number of network dia 2 kuasa 8 tolak 1. Sebab kita dah tolak 1 ni untuk kosong yang berada di hadapan ni. Kemudian dia tolak dengan 2. Kenapa dia tolak dengan 2? Sebab dalam kelas A kita takkan ambil kira 2 IP, iaitu 0000 dengan 127. Dot berapa dot berapa saya dah tak ingat kat belakang ni. Untuk look back. So kita tak ambil kira 2 ni. Sebab tu dia ada tolak 2. So ini adalah total number of network yang ada dalam kelas A. 128 network. Ni ada tulis 127.0.0.0. Okay. Tu kelas A. Ini untuk total number of network. Macam mana kita nak cari total number of host pula? Ini network kan, dah tahu. Ini host pula, macam mana kita nak cari? Ini adalah formula untuk cari total number of network. Okay, 2 kuasa 24 sebab awak ingatkan tadi ada 4 octet. Ini network, ini host. Sini ada 8, sini ada 24. 8, 16, 24. So kat sini kita tulis 2 kuasa 24 untuk host ID. Tolak dengan 2. Kenapa tolak 2? Untuk host kita akan tolak dengan 2 sebab satu untuk network address, satu lagi untuk broadcast address. Ini awak kena ingat dulu sebab kita akan sentuh benda ni selepas ni. Awak kena ingat dia punya formula saja dulu. Okay. Ini dalam bentuk gambar rajah lah. Range dia di antara 1.0.0.0 sehingga 126.255.255.255. Default subnet mask dia adalah 250.0.0.0. Dekat sini dia ada tulis /8. Apa dia /8 ni? /8 ni sebenarnya adalah prefix notation. Okay. Kenapa? Apa benda /8 ni? Kita tengok kat sini Kita ada 255.0.0.0 ataupun /8 ni sama. Okay. Sebenarnya /8 ni kalau kita tak ada nombor ni, awak hanya terima /8. Apa maksud dia? Kita akan tulis macam ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dot 0000 dot 000000 dot 000000. Ni ada 8 nombor 1. Nombor 1 ada 8. Jadi automatik ia adalah /8. Ini adalah prefix notation. Ini sama juga dengan subnet mask. Kita tulis subnet mask dalam bentuk lain lah. Okay. Next. Kat sini tadi kita dah tengok network bit dia
8 sebenarnya, tapi tinggal 7 saja sebab yang pertama tu adalah kosong. Dia tetap kosong, dia tak berubah. Okay. Host bit dia ada 24 sebab kita dah tengok tadi kat sini ada 24 bit. Kemudian number of network ni dapat 126. Macam tadilah kita tengok. Ni 126 ni kita dapat daripada 2 kuasa 8 tolak 1 tolak 2. Dapat 126. Dan number of host per network ni kita dapat dari mana? Daripada 2 kuasa 24 tolak 2. Dapat 16,777,214 host. Host ni maknanya macam komputer lah. Maknanya dalam network ni, satu network, kan ada 126 network ni. Dan satu daripada 126 network ni, setiap satu network ni boleh memuatkan 16 juta komputer. Macam tu lah. Okay. Jadi kelas A ni besar saiz dia sebab dia boleh muatkan banyak komputer. Sampai 16 juta boleh muat dalam satu network. Dan dia boleh muatkan 126 network. Betapa banyaknya host yang boleh duduk dalam satu dalam network ni. Okay. Next kita tengok. Ni contoh lah. Network address, subnet mask. First host ni kita akan tambah satu dekat sini. Last host address. Sekejap, kita tengok broadcast address. Broadcast address ni yang terakhir, betul-betul terakhir. Tapi kita tak akan guna broadcast ni. Kita akan guna, kita tolak satu daripada broadcast ni. Ini adalah IP yang terakhir boleh guna. Broadcast kita tak boleh guna. Okay, yang tu nanti kita akan sentuh lagi. Ini awak cuma perlu tahu saja dulu. Next, kita masuk kelas B. Okay, kelas B. Ada sejumlah tuan rumah host bagi setiap rangkaian akan menjadi. Okay, kelas B ni dia bermula dari 128.0.0.0 sampailah 191.255.255.255. Okay, dia punya default subnet mask 255.255.0.0. Ini network ID, ini host ID. IP dia pun, ini network ID, ini host ID. Okay, dia tulis, dia ada 16 bit rangkaian. 16 untuk network ID, host ID pun ada 16 bit. Oktet pertama dan kedua ada 16 bit. Oktet ketiga dan keempat ada 16 bit. Sebab itulah. Ini untuk network. Ini untuk host. Okey, yang ni dia kata 14 bit rangkaian, 16 bit host sebab 2 bit yang depan ni dua bit ni memang tetap 10. Dia takkan berubah. Macam awak tengok untuk bahagikan kelas A, B, C tu. Kan dua nombor pertama tu kita gunakan untuk tentukan dia kelas apa. 2 bit tu kita tak guna. So, untuk network ID dia tinggal 14 saja. Sebenarnya dia ada 16 bit. Okay, ini formula untuk dapat 2 kuasa 16 tolak 2. Kenapa tolak 2? Untuk yang bit 1 dan 0 tu. Yang belah depan tu. So, kita akan tolakkan dengan 2. Ini adalah total dia. 16,384 network boleh muat dalam kelas B. Dan total number of host. Ini formula dia 2 kuasa 16
tolakkan dengan 2 sebab 2 ni untuk network address. Dan juga broadcast address. So dua address ni kita takkan ambil kira. Sebab tu kita tolakkan dengan 2. Jadi inilah total host yang boleh muat dalam kelas B, iaitu 65,534. Okey. Kalau tadi awak tengok kelas A lah banyak sangat host dia, kelas B ni sederhana lah. Kelas A network dia lebih besar. Big. Kalau kelas B ni dia medium lah size dia. Okey, ini kelas B. Inilah range dia 128.0.0.0 sehingga 191.255.255.255. Default subnet mask dia adalah 255.255.0.0 ataupun dalam bentuk prefix notation dia adalah /16. Kenapa /16? Sebab awak tahu dia ada 4 oktet. Satu oktet ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Network ID dia kan, host ID. Ini ada 255, 255.0.0. So, jumlah nombor 1 ni adalah 16. Sebab itulah dia jadi prefix dia /16. Okay, network bit dia sebenarnya ada 16 tapi tinggal 14 saja sebab 2 bits yang awal tu dia tetap 10. Yang ni tak berubah. Okay, host bits dia 16 sebab ini bilangan kosong dia ada 16. Okay, number of network ni macam mana dapat? 2 kuasa 16 tolak 2. Dapatlah 16,384. Number of host per network, macam mana kita dapat? 2 kuasa 16 tolak 2. Dapatlah 65,534. Itu kelas B. Kemudian, ni contoh dia lah. Kita ada network address, kita ada subnet mask, kita ada first. First ni kita kena tambah 1. Local host address ni kita kena tolak 1 daripada broadcast. Broadcast ni yang terakhir sekali. Okay, inilah kelas B. Next, kita nak masuk kelas C. Inilah kelas C. Kelas C, julat dia bermula dari 192.0.0.0 sehingga 223.255.255.255. Ni julat dia. Subnet mask dia, default subnet mask dia adalah 255.255.255.0. Ini network ID, ini host ID. Okay, network ID dia ada berapa bit? Ini ada 8, 16, 24 bit. Okay, setiap satu ni ada ni lah. Okay, mana dapat 24 bit? Dari sini lah. Ni ada 8, 16, 24. Tapi 3 bit yang dekat depan ni, nombor 110 ni tak diambil kira. Sebab macam saya cakap tadi, nombor 110 kan kita boleh tengokkan dia adalah kelas C. So kita ambil kira lah. So tinggal berapa? 8 tolak 3 tinggal 5. So sini ada 5. Tambah 8 dapat 21. Host dia ada 8 bit sebab dekat sini nombor kosong dia
ada 8. So, ada 8 bit host. Ini formula dia. Sorry, ini sebenarnya 24 tolak 3 24 tolak 3. Ni 2 kuasa 24 tolak 3 sama dengan 2,97,152. Ni tu untuk number of network. Number of host dia, ini formula dia. 2 kuasa 8 tolak 2. 8 ni adalah 8 bit host yang kita kira tadi. Yang nombor kosong tu ada 8. Ada 8 bit, kita letak sini. Tolak 2. 2 ni kita asingkan sebab kita akan tolak network address dan juga broadcast address. So dapatlah 254 host sahaja. Maknanya ada 254 komputer je boleh muat dalam satu network. Kelas A, kelas B, kelas C. Kelas C yang paling kecil ini contoh dia, range dia. Ini default subnet mask ada /24. Ini network address ID, host ID. Kenapa /24? Sebab 255.255.255.0 /24 ni maksudnya ada 24 nombor 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 .0000000. Bilangan 1 ni ada 24. Bilangan host ni ada 8. Yang kosong ni ada 8. Host ni kat sini lah. Untuk network bit dia sebenarnya 24, tapi kita dah tolak 3 yang kat depan tu, yang 110 yang menyebabkan dia menjadi kelas C. So tinggal 21 sahaja network bit dia. Ini adalah number of network, total number of network. Macam mana kita dapat? 2 kuasa 24 tolak 3 dapatlah 2,97,152 network. Dan number of host mana kita dapat? 2 kuasa 8 tolakkan dengan 2, dapatlah 254 host. Host ni maknanya komputer lah. Okay, itulah kelas C. Ni contoh dia, network address dia, subnet mask dia. First host dia tambah 1 daripada network address. Last host dia tolak 1 daripada broadcast address. Okey ke semua? Ada yang baru masuk tak? Masih 18 orang, 2 orang tak hadir. Siapa yang tak hadir ni? Muhammad Alif Ashraf ada. Afiq Idris ada tak? Afiq Idris tak ada. Oh, saya ada 2. Anis Farhana ada tak? Ada. Anis Farhana ada. Oh, ni yang saya terlepas pandang, maaf Alif Ashraf ada. Ada. Okey, bagus. Zahiruddin tak ada. Kishan tak ada. 3 orang tak hadir Okey, kita sambung sikit je lagi. Okey, ready semua?
kita sambung, kita tengok private IP dan juga public IP. Okay, IP ni ada dua jenis. Ada private dengan public. Macam dekat nama dia, private ni maknanya awak boleh guna untuk rangkaian peribadi sendirilah. Tapi kalau public ni, boleh diguna secara awam lah. Orang awam boleh guna supaya boleh dapat akses internet. Okey, saya tunjuk. Okey, private IP. Kita tengok ikut kelas juga. Private IP kelas A. Private IP dia daripada 10.0.0.0 sehingga 10.255.255.255. Ini private IP untuk kelas A. Untuk kelas B, private IP dia daripada 172.16.0.0 sehingga 172.31.255.255. Ini untuk kelas B. Untuk kelas C, private IP dia bermula dari 192.168.0.0 sehingga 192.168.255.255. Yang ni awak kena catat, kena ingat lah. Ini adalah private IP. Ini sahaja private IP. Selain daripada ni adalah public IP. Okay. Ada lagi tak? Tak ada. Ini yang terakhir. Okay, hari ni ini sahaja kita buat. Nanti hari Khamis kita akan sambung lagi. Boleh? Okay, terima kasih semua. Terima kasih semua untuk komitmen awak hari ni. Awak boleh bersurai lah. Sama-sama. Terima kasih. Sama. Okay, bye.